Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang soalan daripada Freshlin Programs. Okey, set A bilangan 1 yang berfokus kepada 3 chapter, Solution of Triangle, Index Number dan System of Equation. Okey, mari kita mulakan. Okey, kita mulalah. Okey, so tujuan program Freshlin. Okey, sebab nak revise baliklah. Okey, semua yang kamu dah belajar. So hari ni kita buat 3 chapter saja, satu soalan satu, tak banyak pun. Okey, saya harap kamu dah cubalah, sepatutnya dah cuba. Kalau tak guna. Okey, tak guna juga kalau tak cuba. Okey, setakat tak ada soalan tapi tak buat, tak guna saya kata. Okey, tujuan saya bagi supaya dibuat, dicuba, lepas tu nanti tengok kat mana salah. Kalau kata tak tahu, dengar baik-baik. Kalau kata dah tahu pun, baguslah untuk enhancement. Okey, untuk bagi lebih ingat. Itu. Okey, jadi harapnya semua orang bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang tak hadir tu, saya tak tahu nak kata apalah kan, terpulang. Okey, cuma saya nak kata saya dah bantu, jangan kata saya tak bantu Jangan kata saya tak buat apa-apa, saya dah buat. Okey, part saya dah buat. Bahagian kamu kena buatlah. Okey, bahagian kamu buat apa? Buat latihan lah. Perbaiki diri. Alright? Okey. So kalau betul-betul ikut apa yang saya bagi, saya rasa boleh lah setakat nak dapat B tu, boleh dalam tangan dah. Serius saya cakap, kalau betul-betul ikut. Yang tak boleh dapat tu sebab dia tak ikut. Tu saja. Okey, setakat minimum C tu dah pasti dalam tangan. C plus tu dah pasti dalam tangan. Kalau betul-betul ikut lah. Okey? Alright. Okey, kita pergi soalan nombor 1. Okey, the first question adalah this one. Solution of triangle question. Soalan form 4 this one. Okey, terima kasih lah yang ada hari ni. Okey, terima kasih sebab bagi saya happy lah kalau datang tu. Kalau tak datang tu, itu yang jadi mood tak happy tu kan. Tapi saya nak buat macam mana? Saya di sini hanya boleh berharap. Okey, saya hanya boleh berharap, saya kata. Saya hanya boleh cuba bantu tapi yang nak buat tu kamu. Okey, yang tak datang tu saya cakap dalam ni saya cakap sebab saya nak bagi dengar. Nanti bila saya nak bagi dia punya recording ni, saya tak nak cut bahagian ni. Ada part yang saya cut. Okey, sebab saya tak naklah panjang-panjang kan. So saya nak cakap, okey, yang dalam ni, yang ada dekat sini sekali lagi tahniah sebab join program pada hari ini. Kepada yang tak hadir, saya tak tahu apa masalah anda. Kepada yang dah PM saya, terima kasih sebab bagi tahu kamu tak hadir atas sebab apa. Dan minta saya record, baguslah, maksudnya ada usaha. Dia minta supaya teacher record sebab dia nak tengok balik. Okay, dengan harapannya betul-betul tengok balik lah. Okay, dan ada yang tak datang tak bagi tahu apa-apa. Ni yang ada dekat dalam ni berapa orang ni. Kalau kata ada masalah lain, mestilah bagi tahu dah kan, teacher I cannot join today. Biasanya kalau yang ada masalah lain tu dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu, teacher I tak boleh nak join ni sebab I cuba masuk tak boleh nak masuk. Itu memang ada bagi tahu saya. Okey, yang tak bagi tahu apa-apa tu saya tak tahu sebab apa. Okey, yang saya boleh tahu adalah saya di sini boleh cuba nak bantu anda. So yang nak buat benda tu kamu. Sebab yang nak praktis, yang nak masuk dalam dewan tu kamu, bukan saya. Saya boleh sampaikan saja. Okey, jadi saya cuma boleh berharap. Okey, saya cuma boleh berharap. So tujuan program ni sebab nak revise balik benda yang kamu dah belajar. Hari ni kita fokus kepada 3 chapter. Okey, Solution of Triangle, Index Number, System of Equation. So dalam program Freshlin, semua chapter yang saya masukkan adalah chapter yang saya nak semua orang saya kata kuasai. Tak kira lah you kategori A student ke, kategori B student ke, kategori C student ke ataupun jenis yang fail. Okey, boleh buat, insyaAllah SPM takkan fail kalau betul-betul ikut apa yang saya bagi. Okey, so kita start dulu dengan soalan pertama, solution of triangle. So saya dah buat nota sikit kat sini. Okey, dan saya tak berhajat nak explain one by one apa yang ada dalam chapter ni sebab kita program ni saya lebih kepada cara nak selesaikan soalan. So dalam chapter tu saya nak explain detail itu reteach. Reteach tu kita buat masa bila? Waktu PDP. Waktu persekolahan. Okey. So hari ni kita tengok, okay, overall sajalah, inilah formula-formula yang ada. Okay, dalam chapter ini kita ada cosine rule, kita ada sine rule, kita ada area punya formula. Area punya formula kita ada 2. Satu, this one,
Okay. So, and then kita ada Heron's formula. Alright. When given to 3 sides lah, you pakai Heron's formula. Tapi biasa jarang lah nak pakai formula tu. Selalu kita pakai formula half AB sin C. Okay. Alright. Saya terus pergi kepada soalan Okay, ini overall lah chapter ni, formula yang ada. Sine rule, cosine rule, and then area. Area ada 2 formula. Okay, you boleh tengok kat sini kita ada this one. Okay, and then this one. Okay, kita tengok pada soalan terus. Okay, dalam SPM, your exam paper, number 22, formula yang diberi 22, 23, 24. Ada 3 formula kat sini diberi. Okay, sine rule formula given, cosine rule formula given, area formula given. Ini formula solution of triangle diberi. So tak payahlah rasa susah hati macam mana nak terbitkan formula macam soalan division of line segment itu. Sebab formula itu tak diberi. Mana-mana formula yang tak diberikan bermakna maybe akan keluar. Yang mana kamu kena terbitkan formula itu. Okay. So kita terus pergi soalan pertama, the first question. Okay. Okay, kita terus saja pergi sebab tujuannya nak tengok macam mana nak solve. Macam mana nak solvekan soalan ini. Okay, kita pergi soalan pertama. Solution of triangle. Okay. Okay. The diagram 9 on the below shows the position of 4 hotel. Kita ada hotel A, B, C, D. So ada A, B, C, D. Mula-mula tengok soalan ni, you rasa ni chapter apa? You tahu dah sebab solution of triangle sebab saya tulis kat situ. Lain kali saya tak nak tulis dah chapter apa supaya saya nak suruh you trace tengok tu chapter mana. Sebab bila dapat soalan, first kali bila dapat soalan you kena tahu. Baca, tengok sepintas lalu, baca sikit, lepas tu you kena tahu itu chapter mana. Sebab you nak kena apply formula apa, tu yang penting. Okay, nampak-nampak ini bukan koordinat geometrik. Tak ada bagi equation pun. Macam mana nak bezakan itu koordinat geometri ke solution of triangle? Masalahnya sekarang untuk KSSM kita tak tahu solution of triangle ni dia nak keluar kat part mana. Kalau dulu KBSM dia memang keluar dekat section C paper 2. Sekarang saya tak pasti dia nak keluar lagi dekat mana. Tapi kita anggap je lah dia biasanya keluar dekat section C paper 2. Okay, soalan pilihan. Okay, tapi untuk KSSM saya tak berani nak kata soalan pilihan. Jadi kena tahulah. Okay. Tapi nanti mungkin kita cubalah dapatkan JU untuk KSSM punya format ni. Okay, so far itulah yang diberitahu, tak tahu nak keluar apa. Okay, soalan ni nak keluar kat mana macam itu. Okay, kita ada hotel A. Sekejap saya off lah. Tu. Kita ada hotel A, B, C and D. Right? Okay, and then dia kata given the distance of hotel C to D 7.85. Oh, dia dah lukis kat sini. Dah tulis. Hotel A to hotel B 3.74 pun dah ada. Hotel A to hotel B is 8 km pun dah ada. Angle BAD, angle BAD 45. Dia tak letak dekat diagram. So tugas you pergi letak kat mana? Kat BAD. Okay, bila lagi satu. Bila dapat soalan macam ni kan, dengan hotelnya lah, dengan jalannya lah, tak payahlah you susah hati, pergilah lukis lain. You lukislah lain. Okay, you buat sendiri. Sini sebenarnya point A. Okay, here point B. Here point C. Dia bukan apa soalan ni, dia saja je nak letak hotel lah apa benda, tapi basic dia triangle je. Allahu Akbar, cantiknya triangle Cikgu Zainab, lantak lah. Okay, so ni 8 km, ini 7.85, okay, sini 3.74. Okay, next, here 45 degrees tadi dia bagi tahu kat sini, angle BAD, A dekat tengah, so here 45. I hope everyone dah cubalah. Okay, next, calculate. Okay, the distance between hotel B and D. Bermakna macam mana ni? Dia bentuk ayat ni. Dia bila baca soalan, you kena conteng. Jangan biar dia kosong.
Sebab tu kalau tengok latihan yang dihantar tu, saya tengok free je, saya tahu dah dia copy orang punya. Dia bukan buat sendiri. Kalau yang buat sendiri ni mesti ada conteng-conteng punya. Walaupun sesetengah student tu saya tahu dia jenis yang pembersih. Dia tak suka paper dia kena conteng. Ada yang macam tu saya tahu. Tapi tak ramai. Daripada 10 tu payah nak dapat seorang pun. Okay. Majority kalau betul-betul dia memang akan conteng. So bila distance hotel B and hotel D, between B and D, so kita punya simbol kita macam itu je lah, BD. Okay, so kita pergi tengok dekat mana BD. Tengok dekat diagram. Oh teacher, this is BD teacher. Okay, dengar. Tips yang pertama. Kita dah tahu. Teacher, this is solution of triangle chapter teacher. Triangle. Solution of triangle. Triangle. Kena ada triangle lah dulu. So tengok BD tu. Okay. Keluar pula macam apa ni. Tak kereta kot ni. Keluarkan kereta lah. Saya tak tekan pun. Terkenal lah tu. Okay. So pertama bila dah tahu dah BD tu kat situ, apa tugas you? You pergi cari triangle. Sebab memang nak buat topik ni kena dapatkan triangle. Nama topik ni pun solution of triangle. Without the triangle you cannot solve. Dia macam tu. Without the triangle you cannot solve. Okay. Okay, jadi kita tengok BD tu. Oh rupanya BD tu adalah sebahagian daripada triangle BCD. Ini B, ini C, ini D. Itu satu ni, yang ni. Okay, kita cuma ada dekat situ 7.85. You tak payah buat macam ni. Saya nak explain, jadi saya kena buat. Sebab saya nak tunjuk kenapa dan kenapa dan kenapa. Kenapa saya pilih yang ni, kenapa saya tak pilih yang ni. Dia macam gitu bila buat. Bukan suka-suka hati main pilih je. Okay, sebab saya dah kata saya nak revise, bermakna saya nak tunjuk cara buat yang sebetul-betulnya. Okay, lepas tu B ada kat sini. Sini D, and then sini ada A. Okay, ini second triangle yang kedua yang you nampak. Sini ada 3.74, sini ada 45, sini ada 8. Okay, BD tu dekat sini. Ni triangle, the first triangle kat situ, the second triangle kat situ, kat sini. So antara dua triangle tu, pilih triangle yang banyak information. Yang banyak kat mana? Of course lah this one, the second triangle. So yang ni tak payah dah lah, tak payah tengok dah. Dia macam gitu. Okay, so triangle ini, the second triangle. So tengok dekat triangle tu, teacher, I want to find BD teacher. So you nampak apa? Oh teacher, I want to find BD. So I nampak, bila nampak triangle pula, apa lagi tips yang kedua? Okay, tips yang kedua. Yang pertama tadi, cari dulu triangle apa yang ada. Yang kedua, tips yang kedua adalah, tengok apa you ada. Okay, bagi saya dekat sini saya nak explain sikit lah sebab saya suka macam gini. Dalam topik solution of triangle, okay, kita mesti ada angle dengan sides. Okay, saya suka guna, angle tu saya suka guna sebagai husband. Bila saya sebut husband tu maknanya you faham lah. I refer kepada angle. Length of side saya anggap macam wife. Length of side saya anggap macam wife. Alamak. Okay, wife. So bila kita tengok triangle ni, okay, kita ada husband kat sini, angle, dan kita ada dua wife. Husband ni dia ada dua wife, sini satu, kanan kiri dia. Dia duduk tengah-tengah, ni yang isteri wife pertama dia, ini second wife dia. So bila dia ada dua wife, kos sara hidup dia tinggi sebab dia nak kena sara dua keluarga. So maka kita pakailah cosine rule. Itu cara nak ingat, nak pakai sine rule ke cosine rule. Sebab dalam chapter ni, kita ada how many rules? 2 rules. Sine rule and cosine rule. So bila nampak macam gini, oh ni husband. Husband ni ada dua wife. So maknanya, bila ada dua wife, dia punya kos sara hidup dia tinggi. Bila tinggi, kita pakai apa? Bila kos sara hidup tinggi, maka pakailah cosine rule. Itu cara nak ingat je lah, bukan apa pun. Okay, so macam mana nak selesaikan? Okay, so sekarang ni
Saya besarkan triangle ni. Macam gini Saya besarkan dia. Alright. So, apa yang you perlu buat? Alright. So, you want to find BD. So, you letak BD dekat depan. BD. Square. Tak perlu nak hafal formula ni. Mana formula? Memang tak, dia ada bagilah kan. Dan lagi satu, tak perlu nak tulis one by one formula ni. Tak perlu. Okay. Buat je macam gini. Senang je. Okay. Buat je gini. Mana? Tadi saya dah tuliskan tadi. Saya tulis kat mana? Manakah hilangnya? Di sini. Okay, BD square, okay, equals, okay, the next one, kita pergi sides yang ada, kita ada ni, okay, that side 3.74 square plus, the next side, wife dia, ni, 8 square, minus tu memang formula. Minus 2. 2 is the formula. Okay, minus 2 and then salin balik ini dengan ini. So kita ada 3.748. Okay, and then cos. Sebab sekarang cosine rule lah. Cos apa? Okay, disebabkan angle tu dekat sini. Side tu kat sini. Kan? Yang kita nak cari tu opposite angle dia adalah kat sini, which is actually tadi dia dah bagi tahu 45 degrees. So cos 45. Okay, ini boleh tekan terus calculator. Okay, terpulang nak guna calculator mana? Katakanlah kalau kamu pakai calculator Classwiz. Saya tak tahu berapa ramai yang ada Classwiz. Okay, siapa yang ada Classwiz, dia boleh terus tekan x square. X tu length of BD tu yang anggap sebagai x square lah. Sebab kita tak tahu length of BD, BD tu let it be x lah. Dalam calculator memanglah tak ada BD, dia ada x saja. Benda yang nak dicari. Lepas tu alpha, calculate untuk ecosine 3.74 square plus 8 square minus 2. Okay, buka bracket. 3.74 close bracket, next buka bracket lagi 8 times 8 close bracket, cos, okay, cos apa? 45. Okay, setelah dah dapat itu, kamu nak apa? Nak dapatkan jawapan, kena tekan shift calculate, because atas, kenapa tekan shift? Sebab kita nak pakai function yang warna kuning tu. So kena tekan shift calculate untuk solvekan dia. Dia akan keluar macam gini. Key in value x tu, letaklah value yang besar. Okay. So x equals 1000, letaklah 1000 then tekan equal sign. Okay, 2 kali kena tekan. Okay, dia kira dah terus dapat. So BD kita, answer kita 5. Okay, jawapan kena ambil 4SF, at least 4SF, please. Biasanya smart student dia suka careless. Okay, bila dia careless dia hilang. Solution of triangle, cuba tengok soalan ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 part. A ada 3 bahagian, B and then C, 5 part. Bayangkan daripada 10 markah, untuk jawapan dia hilang markah untuk jawapan, bermakna dia hilang 5 markah, dah tak boleh nak dapat A+. Bayangkan kalau silap dekat soalan lain lagi. Sebab kita nak score A plus So cuba jangan hilangkan markah kamu sebab kamu tahu buat. Masalahnya adalah, okay, final answer salah. You must give at least 4 SF, lebih tak apa, jangan kurang. So jawapan kita 5.973. So BD is 5.793. Ada yang dapat macam saya? Dapat 973. 793 ke 973? 973. Dapat 973. Sorry, nampak? Puan Zainab sebut lain, tulis lain, 973. Okay, thank you. 973 kan?
Nak Ya, cikgu. sorry. Okay, maybe ada orang yang pakai calculator ni. Calculator apa benda? 570. Kan? 570 boleh buat juga tau. Dia kena pakai button open bracket untuk alpha x square. Untuk button untuk dapatkan BD tu. Lepas tu alpha calculate untuk equal sign. Dan samalah, tekanlah 3.74 square square plus, lambatlah kalau saya nak tunjuk satu-satu, x square. Ada orang tak tekan calculator atau dia buat satu-satu? Adakah orang tekan calculator macam gini? Ataupun terus itu? Ada ke? 45. Okay. Shift solve. Okay. Sama dengan. Tak keluar ni. Shift calculate. Can solve. Dia kata can solve. Calculator ni tak boleh kot ya. Ada siapa buat? Tak boleh kot calculator ni. Semalam saya tekan satu. Tekan satu-satu. 3.74 square. Kalau nak tekan satu-satu, buka bracket dulu, boleh juga 3.74 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, tutup bracket, tolak. Buka bracket balik tau. Sebab bila dia minus, dia kena bracket dengan bracket. 2 darab 3.74 darab 8 darab cos 45. Tutup bracket, tekan sama dengan. Dia keluar macam ni kan? Okay, tapi ni belum square root kan? Square root kan dia, boleh tekan square root terus kan yang ni? Okay, tekan yang itu adalah belum square root. Okay, kamu square root kan dia. Dapat. Jadi tak payahlah nak tekan satu-satu, punch, leceh. Boleh buat macam gini. Boleh? Okay, tu baru A. Baru A satu. So siapa yang dah betul tu tanda right, bagilah pujian sikit untuk diri sendiri, good ke apa ke. Okay, markah dia cuma 2. Kenapa 2? Dekat sini satu markah. Maknanya masuk dalam formula yang betul. Answer 1. Dengan syarat at least 4 SF. 2 selesai. Dah bagi markah untuk diri sendiri? Dah? Kita pergi ke second part. Okay, so bila dah dapat tu, terus tulis dekat diagram. Yang kamu dapat tadi adalah BD. Allah. 5.7 apa tadi? 93 dah dapat. Okay, tulis. Okay, next. Okay. Saya dah paste dekat lain. Ini dah dapat tadi 5.793. Okay, B. A2, sorry. 973. 973. Ya. 973 kan? Yang ni 973 lah. Sorry, 973. Okay, thank you. Okay, B. A2. Okay, dia kata calculate the angle intersection between hotel B to hotel C, hotel B to hotel C, so B to C, so B to C, hotel B to hotel C, and hotel C to hotel D. Hotel B to hotel C maknanya sini pergi sini, and then hotel C to hotel D, so sini. So C to D, D kat sini kan? Kat situ. Okay, alright. Dia kata, soalan kata, calculate the angle intersection. Intersection you boleh nampak kan ini. Kalau saya extend line ni, saya extend line ni, boleh nampak ini intersection dia. So sebenarnya soalan suruh cari angle kat sini. Angle BCD. Okay, dia suruh calculate angle itu.
Okay, dia nak suruh kira dekat sini. So, macam biasa. Saya dah kata dah, cari triangle. Apa-apa hal pun cari dulu triangle. So, of course kita ambil triangle ini. Yang ni. Okay, yang tadi, this question, kita nak cari BD. So, bila kita, we need to choose which triangle, kita pilih yang ni tadi. We use this triangle to solve the A1 question. Okay. The A2 question, okay, kita guna triangle itu. Triangle yang sama. So di sini tadi kita dah dapat 5.793. Sini ada 7.85 given. Okay. Lagi ada bagi apa lagi kat situ? Tak ada bagi kan? Okay, lupa. Okay. Mula-mula kita pilih yang tu. Tiba-tiba bila nak cari teacher, not enough information lah teacher. That's why I kata, tengok lagi, triangle apa lagi yang boleh you guna. Okay, I padam kejap Satu lagi adalah you boleh pakai triangle yang ini, besar. Nampak tak cara saya menjawab? Saya kena consider all triangles yang I boleh ambil. So first tadi I ambil yang kecil ni tadi, this one saja. Part ni je. Tapi dah tak boleh. So next I kata I nak ambil semualah. So I nak ambil semua bermakna so that I lukis balik. Dia ada macam gini kan. Sini tadi adalah A. Okay. Here B. Right, here C. So here D. Okay. Here 7.85. Here 8. And here 45. Then right now I want to find here. Okay, you tengok ini first triangle yang kita tengok. Mula-mula otak kita teringat, terfikir nak pakai this one. Triangle, the green color one. This one. But cannot. Why cannot? Kita tak ada opposite pasangan pun tak ada. Nak guna cosine tak boleh, sin pun tak boleh. Okay, lagi satu tips lupa nak cakap. Lagi satu tips dia. Kalau soalan A1, you dah pakai cosine rule. Kalau soalan A, you dah pakai cosine rule. Question B, you must use A1 A1 tadi you pakai cosine rule. So, A1 you dah pakai cosine rule. So, A2 you must use, normally you must use sine rule. Okay. So, right. Apa tadi kita pakai sine rule. Okay. So lagi satu kenapa nak pakai sine rule? Okay, macam mana nak tahu kata kena pakai sine rule? Satu tipsnya macam saya kata tadilah. A1 you pakai cosine, A2 you akan pakai sine rule. Biasanya macam itu. Okay, lagi satu sebabnya adalah, cuba tengok ni. This angle, okay, dia ada pasangan dia, opposite side dia yang ni. So sine rule. So ingat S. S for ingat pasangan. Pasang pasangan. S itu maka pakailah sine rule. Dia ada pasangan dia. Okay, 45 degrees. Okay, I guna blue color. 45 degrees dengan side ni 7.85. So the angle C, so dipakai the length of side kita ambil 8. So kita boleh pakai sine rule. Okay, disebabkan kita nak cari sine, nak cari angle C, so buat sine angle C dekat sebelah atas. Okay, over the opposite side is 8. So yang ambil macam gini lah. Sine angle C over 8 equals. Okay, next. Okay, ada sine 45. Side dia, opposite side dia 7.85. So sine 45 over 7.85. Girls, kamu dengar saya ke? Kan saya cakap seseorang pula. Dengar teacher. Dengar cikgu. Okay. So, bagi yang guna calculator ini, dia boleh terus tekan. Okay, sin C. Saya lupalah, siapa yang pakai calculator ni kan, dia tak boleh guna sin C tau, dia kena guna X je. Tekan X je, over 8 equal alpha, calculate lah. Lepas tu sin 45 over, lupa tekan bracket.
over apa 7.85. Okay, kan? Shift calculate. Okay, tekanlah nombor X tu, biasakan buat yang besar, 1000 lah kata. Sama dengan. Okay, so kita akan dapat 0.7206, tapi ini belum shift lagi. Shift you punya answer. Atau kalau katakan you nak buat one by one, you tekanlah semua ni dalam calculator, sin 45 over, tekanlah calculator ni, sin 45. Okay, dapat apa? Divide by 7.85. Okay, dapat apa? Lepas tu 8 tu bawa sana jadi times 8. Okay, dapat apa? Shift sign. Tadi tu saya rasa saya tak tekan button shift. Sebab tu dia jadi macam itu. Dapatlah 46.11. Ada yang dapat jawapan macam saya? Ada? Ya, cikgu. Dapat cikgu. Sama cikgu. Yang ni pun sama. Bagi 4SF. Okay, 4SF. Okay, lupa tadi. Dah screenshot ke yang A tadi? Ataupun kamu punya betul, kamu tanda betul? Dah Sebab nanti saya nak suruh, kalau saya minta contoh, saya kata Fatini, saya nak kamu punya, kamu kena bagi saya. Macam tu. Boleh Okay. Ini adalah B2. A2, sorry. Settle. Okay, so betul, buatlah, good. Okay, 2 markah juga, dekat sini 1 and then answer 1. Okay, A3, sekarang A3, ada tak space? Okay, kat sini A3, okay, sekali lagi. Tadi kita ada 5.973 kat sini. Lagi kita dah dapat apa dah? Angle C tadi kita dapat kat sini 46.11. Okay, sebab saya salin balik kalau kamu tu dekat kertas tu, kamu tulislah sendiri semuanya sebab saya tak muat space kat sini nak buat. Okay, next adalah A3. A3 kata, dia suruh buat apa tu? Calculate the area bounded by Hotel A, Hotel C, Hotel D. Oh, suruh cari area triangle ni lah. So kalau kita lukiskan dia beginilah. A, C, D. Sini 46.11. Sini tadi ada, kat sini lupa, kat sini tadi kita ada 45 kan, betul? Betul Ya, cikgu. Okay, sini 8, sini 7.85. Okay. Okay, nak guna formula area. So kita nak cari area triangle ni. Formula area half AB sin C. Lupa tips yang berikutnya. Apa dia? Kalau jemput triangle, kalau sudah ada angle kat sini, ini sudah ada, cari siap-siap yang kat sini. Walaupun tak disuruh cari. Macam ni lah. Cari je terus yang ni. So tolong saya jap, 180 minus 46.11 minus 45. Dapat berapa kat sini? Berapa ya? 88.89. 819 ke 18? 89. 88.89. Ya, betul kan? Ya. Betul teacher. Oh, bukan 18 Okay. Alright. So lepas tu barulah you jawab soalan area. Dia macam gitu. Bila dapat je triangle, otak akan kena fikir apa benda aku boleh dapat kat triangle ni dulu. Rupanya ada dua. Once given to you two angle macam ni, ini bagi, cari yang ketiga ni. Walaupun tak disuruh. Tiba-tiba soalan kata cari area. Nak cari area, husband kena ada 2 wife. Untuk area tu anggap macam rumah lah. Bila husband kahwin, dia kena sediakan rumah untuk wife-wife dia kan. Jadi maksudnya dia, area tu macam rumah lah. Jadi maksudnya kalau nak cari area, kena ada husband yang ada 2 wife. Macam gini lah. Ni husband, anggap yang biru ni husband, ni wife dia, ini wife dia. So bolehlah cari area. Okay, calculate area. Area is half. You ambil saja 8, 7.85, sin apa? 88.89. Okay, ini pun boleh terus tekan calculator. Dapat apa yang?
You all dapat apa? Ha? Hello, ada orang tak ni? Dapat apa? 31.394. 394, 39 enough. Okay, betul. Okay, bagi star sikit. Okay, dia pun dia markah berapa tu? Dia markah dia 3. Kat mana 3 markah tu? Okay, 3 markah dia kat sini. First, okay, first, alright, dia mencari angle ni. Sebab markah dia 3 tau. So maknanya dia gunakan angle yang betul. Lepas tu masuk dalam formula yang betul. And then correct answer. 3 markah. Settle. Okay, B. So screenshot Siapa yang nak screenshot, sila screenshot. Kalau saya minta suruh hantar personal, hantar. B. Without doing calculation, determine the hotel which is the furthest. Okay, ada tak? Saya jawab kat sini lah. Ni tak ada. Sini C terus Okay, B lah. Kat sini lah. Determine the hotel which is the furthest from hotel A and then explain. Furthest from hotel A. Ini A. Hotel mana yang paling jauh? Siapa? Kita tengok. Murari bagi jawapan apa? Hotel mana? Siapa bagi jawapan apa? Cuba tulis sikit. Nak tengok. Murari Hotel C. Muzainah, sorry. Muzainah Hotel C. Syahira C. Semua C. Okay, betul lah tu C. Tapi kena tahu juga reason dia kenapa. Ni malah kenapa letak Hotel C? Why? Apa? Kenapa Hotel C? Siapa bagi tahu dah kat situ? Dashni Hotel C juga. Kenapa? Kenapa pilih C? Kakak ni kenapa? Tak ada orang bagi tahu ke? Okeylah, nak cepat dah 10.45 dah. Cepat. Okey, Hotel C sebabnya macam ni. Kamu tengok benda ni kan macam gini. Because memanglah paling jauh ni malah. Oi, bukan diagram kita tak semestinya sebab nampak sini pergi sini jauh sebab tu lah. No, bukan sebab tu. Tak boleh buat anggapan macam tu. C, D. Okay, dia macam gini. Tadi, bukankah kamu dah tahu sini 45. Sini kamu dapat 46.11. Sini kamu dapat 88.89. Betul? Kamu tengok A pergi ke D. Okay, this one macam chord tau. Chord ini, angle dia opposite to 46.11. So maksudnya kalau saya lukis balik dia kecil je. 46.11. So panjang ni dia cuma panjang ni je. Tapi kalau kamu tengok ini, this one, AC, dia punya bukaan tu, dia punya angle kat sini, opposite to this chord. Dia macam chord lah. 88.89. Kalau saya lukis 88.89, dia bukan ke dah sampai 90 degrees. Betul tak? Kalau, okay ni macam gini kan. Okay, ni 90 kan. Ni A kat sini, C kat sini. So ni 88.89. Okay, kalau yang 46 tadi tu dia macam gini. Macam gini. 46 bukan ke macam gini je? Lebih kurang 45 lah. 45 darjah, lebih sikit. So katakan macam gini. Sini adalah A, ini C, ini D. Cuba tengok panjang, siapa yang panjang lagi? This one ke? This one. Kat sini tadi 46.11. Of course like A to C. Sebab itulah jawapannya C. Angle dia besar cik-dik. Bukannya main hantam je. Letak sebab C jauh, nampak jauh kat diagram ni. Sebab tu memanglah kalau kamu ambil pembaris pergi buku, memanglah nampak ini lebih panjang daripada ini. No, bukan sebab tu. Sebab angle tu. Okay, sebab angle ni. Ini tadi A. Okay, so dia punya bukaan tu besar. That's why sini panjang. Faham
Okay, next. C. Punyalah lama pun saya nak explain satu soalan pun. Okay, next. If the car travels along the road Hotel A and Hotel D, okay. Calculate the shortest distance of the car from Hotel C. Okay, kita lukis balik triangle. Dia macam gini kan. Sini apa? A, D, C. Dia kata, if the car, okay, dia punya tips yang berikutnya. Tak tahu dah tips nombor berapa dah. Okay, kalau jumpa perkataan perpendicular. Bukan perpendicular. Jumpa perkataan shortest distance. Maknanya you kena cari length of perpendicular lines. Okay, shortest distance. Keyword dekat sini. Of the car from Hotel C. It is from here. Okay. Along the road Hotel A and Hotel D. So maknanya ni tegak 90. Kamu nak kena cari panjang ni. Okay. Alright. Kalau saya buat macam gini, saya letak ni B. Saya letak macam gini, saya buat warna hijau. Saya letak sini X. CB, CX. Okay, kalau saya letak sini huruf letter Z, katakan. CZ. Mana yang paling pendek? CB ke CX ke CZ? Which one is the shortest one? CB, CZ, CX? CZ. CZ. Okay. Kan? CB, CX, CZ. So yang paling pendek adalah CZ. That's why, okay. Bila dia 90 tu dia paling pendek lah maksudnya. Shortest distance. Okay, jadi ACD kalau tak silap saya kita dah cari dah area dia dekat soalan ni yang ketiga tadi. C3 kita dah cari area of triangle ACD. Kita dapat tadi apa? Tadi dapat? Berapa ya? 31.39. Ni juga dah. 31.39. So, actually triangle ini, okay, dia punya ni base dia dah ada 8. Dari sini pergi ke sini 8 dah bagi. Jadi kita boleh pakai je formula area of triangle ACD is 31.39. Formulanya adalah half times dia punya base. Base dia yang ni lah. Ni. Okay. Iaitu panjang AD ya. Height dia CZ tu. Ini anggap macam height. Memang height pun. Okay. So half AD is 8. Height 31.39. So shortest distance tu let it be H. Okay. Tekan ini you akan dapat apa? Ada orang dapat sama macam jawapan yang saya akan dapat ni. Dapat apa sayang? Tekan je. 31.39 times 2 divided by 8. Ya, dapat apa? 7.8475. 47548. Done. So shortest distance is 7.848. Done. Markahnya hanya 2. Okey, 2 kat mana? Kat sini 1. Kat sini 1. Selesai. Okey, dapatlah 10 markah. Bagi jawab markah untuk diri anda. Puan Zainab dapat 10/10. Zainab 10/10? Cikgu, untuk soalan B tu kan, kalau jawapan saya the furthest hotel from Hotel A is Hotel C because the angle is larger. Boleh ke cikgu? Boleh? Ya, betul. Because the angle subtended. Ya. Boleh. Jawapan dia kata explain kan, sebab ni angle kat sini tu besar. 88.89 compared to angle dekat C tadi 46.11 only. Okay, boleh? Okay, I hope boleh. 10. Alamak, dah pukul 10.50. Tak apa ke? Ada 3 lagi ni. Ada 2 lagi. Okay. Boleh Kita habiskan je, boleh ya? Boleh tak? Setuju tak habiskan?
Saya janji Boleh sejam je. cikgu. Boleh lah. Kita habiskan yang ni. Okey, soalan nombor 2. Okey, number 2 ni adalah index number. Semua orang pun tahu ini index number. Okey, sebelum tu untuk index number saya rasa saya dah letak dah. Ni formulanya. Ada 2 je formula dalam ni. Okey, dua-dua diberi. With composite index and index number. Okey, ni formulanya. Alright, kita tengok macam mana nak solve. Okey, kita tengok this one. Number 2. The monthly expenditure for infant milk powder. Okay, sekejap tak syok lah pula tak nampak ni. Okay, boleh nampak saya kot. Nampak dah kan? Okay, kita pergi the next one. Index number. Dah minum air dah? Okay, kejap. Next, index number. Okay, index number. Table shows the price indices and expenditure percentage of 4 items. So dah tahu dah benda ni adalah weightage. Dah tulis dah kat situ W. Dapat je soalan terus buat. So bila tahu dia adalah weightage maknanya total ni mesti 100. Sebab dia dah bagi tahu ni percentage, expenditure in percentage. So automatically walaupun soalan tak tanya boleh terus buat. 50 plus 25 plus P plus P minus 5 equals 100. Terus dapat P. You tekan P dapat apa? 100 minus 50 minus 25 plus 5. Berapa? P dapat 15. Yes. 15. Walaupun tak tanya ni, baru baca ayat pertama je. Nampak cara saya jawab. Okay, next. Baca lagi. Okay, dia bagi table lah. Degada-gada-gada. Okay, nampak ni pula. Terus letak simbol. Ingat saya dah kata conteng, jangan tak conteng. Price index. Okay. Saya rasa saya ada bagi. Ya, dah bagi dah. Price index simbol dia I. Ini composite index bar I. Jangan salah faham. Price P je, letak P. Kalau price index I, capital letter I. Jangan salah faham. Price P. Price index I. Why we call it price index? Because the quantity given in ringgit Malaysia. Okay, next. Okay, next. Dia kata I, price index year 2020 based on the year 2018. Tengok cara penulisan. I 2018. Tulis kat situ supaya tak payah nak baca banyak kali. Okay, A1. Lagi satu tips. I ni untuk specific item. Guna untuk specific item. Bar I guna untuk all item in our discussion. Which is actually macam meme. Okay. Bar I. Sebab tu dia ada bar dekat atas tu. Bar. Okay. Okay. Calculate the monthly expenditure for instant milk powder. Infant milk powder. Maknanya ini case specific. Maknanya kena pakai price index. Nampak tak cara saya jawab? Okay. Calculate. Letak Allah. A1 Calculate question mark. The monthly expenditure for infant milk powder. So monthly expenditure tu wakilkan dengan simbol P. Okay, apa-apa yang melibatkan duit, melibatkan ringgit Malaysia, tak kisahlah apa pun dalam chapter ni, let it be P. Okay, in the year 2018. Soalan tanya 2018. If, saya suka sebut, kalau dia bagi if je circle, maknanya dia nak bagi information lah tu. If the corresponding expenditure in the year 2020 is 210. So tulis 210. Okay, so dah tahu dah, otak dah set dah. Oh, tadi this question involve specific item that is only infant milk powder. Maknanya kena ada ni, price index. Kena ada price index and then the price index must involve these 2 year. Okay.
kamu tengok balik table. Oh ya, teacher, I got it teacher. 135 teacher. Nampak tak cara saya jawab? Saya sebenarnya cik adik, alamak. Sekejap. Saya sebenarnya cik adik, saya nak you tengok cara saya jawab supaya you buat macam saya. Tapi kalau you ada teknik yang lebih mudah, terpulanglah ya. Alamak, hilang lagi gambar saya. Tak tahulah kenapa, dia tak stable. Okay, so macam mana nak solve? Dapat apa tadi? 135, tulis dulu. Okay, ada beberapa cara. Terpulang pada you. Okay, boleh pakai formula, boleh pakai table. Okay, kalau siapa yang pakai table, dia buatlah. Aduh, buat keluar ni. Kalau siapa yang pakai table, dia buatlah table. Dia buatlah macam ni. Ada 2 tahun, 18 dengan 20. Okay, tahun 2018, 2020. Okay, dia ada P2018 kena cari. 2020 to 10. Okay, and then ikon lah. I20, kalau siapa pakai table I20 is 135. So I20 is 135. So I20 135 letak sini. Okay, and then this one 2018 punya base year always 100. So kalau siapa yang pakai table, dia akan buatlah P over 100 equals to 10 over 135. So dia akan dapatlah P. Okay, tekan kejap dapat apa? 210 over 135 times 100 dapat apa? Tak on. 155.56. 155.56, 56. yes. Okay, itu siapa yang pakai table. Kalau siapa yang pakai formula, dia akan buat macam gini. Okay, daripada sini saya yang pakai formula saya buat kat sini lah. Okay, yang pakai formula dia dah tahu dah. Oh, this one 2018. So P20 over P18 times 100 equal 135. Okay, P20 adalah P20 berapa? 210. P18 tak tahu. Equals 135. Lepas tu dia modified lah. So dia modified. P18 is 135 over 100 times 210. So dia dapat. Cuba tekan, dapat tak sama? Okay. Kita bawa 100 pergi sana, dia jadi divide. Bawa 210 pergi sana, jadi times. Dapat? Tak dapat lah teacher. Cikgu dapat lain. Okay, kejap. Dapat 283 something. Apa yang saya salah? Oh, saya salah. Betul lah saya tulis. Apa yang tak samanya? Oh, saya salah bawa. Ni. Salah bawa. Patutnya 210 times 100 over 135. Baru betul. Kan? Dapat cikgu. Kita bawa ni pergi sana. So yang ni kena turun bawah lah, itu yang dapat ni. Okay. 155.1 sama kan? Okay. Sama cikgu. Yang kedua. Okay, kena jawab kat sini juga sebab saya copy paste. Ni P dah. Saya tak copy paste kat tempat lain. Okay, yang kedua teruslah. Okay, yang kedua. Calculate. Okay. A2 Calculate tanda soal. The price index for baby clothing. Baby clothing. Price index I. Jangan salah faham. Yang tadi price, yang ni price index. So dia I. Okay. Baby clothing in the year 2020 based on the year 2016. So simbol dia I 2016. If dia nak bagi tahu apa? If the corresponding price index in the year 2018 based on the year 2016 is 130. So ayat ni bukan baca saja, kena tulis simbol dia.
price index in. Price index apa? Capital letter I. Okay, ni soalan tanya suruh cari price index 2020 based on the year 2016. Okay, dia bagi price index in the year 2018 based on the year 2016 is 130. Okay, itu simbol dia. Okay, jadi sekarang ni bila nampak macam gini je, okay, otak dah set dah. Oh, ini yang melibatkan 3 tahun ni. Jadi bila yang melibatkan 3 tahun, ada beberapa cara. Okay, kalau kamu tengok balik video saya sebelum ni, saya kata saya tunjuk semua cara, ada 3. Sama ada you pakai table, you pakai kaedah bibir, you pakai percentage, percentage tu kaedah bibir lah tu. Ataupun you pakai chain rule. Okay, tapi hari ni saya nak guna kaedah table. Tengok guna kaedah table. Saya tak nak tunjuk semua kaedah, saya tunjuk satu sudahlah. Okay, alright, saya guna kaedah table. Okay, jadi soalan tanya, pertama kalau siapa nak guna kaedah table, dia buat table lah. Buat table. Okay, lepas tu tengok semua tahun yang terlibat, you ada berapa tahun? Of course 3 years. Biasanya soalan yang macam ni dia melibatkan 3 tahun, 16, 18, 20. Okay, tahun yang sama, kat sini, kat sini, kat sini. Kan? Ni 100, 16, 16. Okay, this one, 18, 18, 18, so kat situ. Maksudnya I 18, 18. Of course lah 100. Dia tak berubah. Tahun dia tu sama mbak. Base year dengan current year dia sama. So 800 lah. Okay. And then 2020 pun sama. Ni 20, 20. So dia kat situ. So sini 100. Tu isi dulu. Okay, lepas tu baru information dia bagi ni. Okay, masukkan. 2020 tak tahu. Question mark kan? Allah. Question mark. Okay, yang bawah ni base year 100. So, I20 base year 16 maksudnya kena isi dekat row ni. Okay. So, 2020 tak tahu. Ni tak tahu. Nak cari, letak. Base year dia 2016, that's why sini 100 tadi. Okay, next. Ini dah guna dah. Okay, next this one. 18. Value dia apa? 130. Okay, 2018. 18 yang ni. Okay, base year 2016. So maknanya kolom yang sama ni juga. Yang ni juga. Sebab base year dia masih lagi the year 2016. So kat sini 130. Okay, so macam mana saya baca table ni? Price index in the year 2018 based on the year 2016. 2018 based on the year 2016 is 130. Is 130. Tu cara baca dia. Okay. Okay, next. Tiba-tiba bila nak cari, oh dia tak boleh nak buat sebab dia tak cukup set. Dia cukup set maksud saya adalah kamu boleh ambil 130 over 100. 130 over 100 equal I over benda kat sini tak ada. Bila tak cukup information pergi tengok table. Okay. Dan tengok table yang hanya melibatkan item apa tadi? Baby clothing. Baby clothing. Baby clothing ke apa? Yelah, baby clothing kan. Ni baby clothing, yes. Baby clothing tadi. Kita jawab soalan yang kedua kan, baby clothing. So kita ada ni 120, which is I 2018 dia 120. Ini kita dapat daripada mana? Dari table. Ni tadi. Okay, so kita masuk dalam table kita 20, itu adalah 120. Kita tengok sini lah. 2020 based on the 2018, so kita nak tulis kat sini. Okay. That's why untuk row ini, base year dia 2018, so 2018 dia 100. So sini letak 120.
Okay, sekarang kita dah boleh cari. So 130 over 100 equals to I over 120. So I akan dapat, tekan kejap. 130 over 100 times 120. Apa ya? 156. 156 je. 156. Dah, maknanya increase by 56%. Okay. Oh, dia kata state dia punya perubahan, peratus perubahannya. Kenapa dalam bahasa Inggeris tak ada ayat tu? Ada ke? Nyatakan peratus perubahannya, dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris tak ada lah pula. Berapa peratus perubahan dia? 56. Yes, persen. Boleh? Boleh Boleh cikgu. Okay, saya rasa kita tak boleh habis pukul 11. Pukul 11. Maybe sikit lagi boleh bagi habis soalan ni lah. Ya, system of equation tu maybe kita tengok keadaan sekejap lagi. Okay, B. Okay, untuk B, dia ada dua jenis soalan yang keluar. Sama ada given composite index. So dia akan, you all kena carilah. Sama ada you kena cari I or weightage. Ataupun jenis kedua, given I and weightage, you kena cari composite index. Okay. So soalan B ini, for this question, the composite index 20 base 218 is 115 or 119.5. Dia bagi. Dia bagi. So tulis apa dia bagi. Composite index simbol dia bar I. Tahun bila? 2020. Based on the year 2018. What is the value? Ya. Cikgu stop sharing. Oh ya ke? Okay. Tertekan, sorry. Sekejap saya charge sekejap ni. Dia dah bateri dah ini sikit. Takut nanti tiba-tiba off pula. So dia bagi composite index, kamu tulislah composite index 2020 based on the year 2018 is 119.5. You tulis. Information dia bagi, you tulis. Okay, next. Dia kata calculate. Tanda soalan tu, calculate. Values of P and Y. Oh, P kita dah dapat tadi dah. Kan, kita dah buat tadi, awal-awal tadi. Dapat apa tadi? Dah buat dah ni. Yes, kita dah dapat dah ni. 15. Dia markah dia satu je. Tak payah working pun dapat dah. Tulis je lah. P15. Kat mana tadi? Kat sini. Okay, sini 15. Kalau ni 15 minus 5 dia jadi 10 kat sini. Okay. Next. Y. Ni Y. Okay, maksudnya yang ni memang kena guna formula. Inilah. IW. The sum of IW over the sum of W. Kena darab ni dengan ni, darab. Because ini value I tadi, I 2018, ini W kita, percentage. Okay, kamu kena ingat kalau dekat sini year dia mesti correspond. Sini 2018, ini mesti 2018 juga. Dia punya tu, correspond. Make kau, saya besarkan. Composite index 2018. I pun mesti sama tahun tau, 2018. Dia tak boleh lain-lain, dia mesti correspond. Okay. Jadi kita pun buatlah satu-satu. 135 times 50. Saya buat kat sini plus Y times 25 plus 120 times 15 plus 70 times 10 over the sum of the ratio tadi, ini percentage, tak payah dah tulis one by one, terus tulis je over 100 equal kan, dia dah bagi 119.5. Ini working dia asalnya macam ni lah. Macam mana dapat 10, ada orang tanya.
Ni tadi kan P tadi kan dah dapat 15. 15 minus 5 dapatlah 10. Ya. Okay, kamu pun modify lah. Ini pun sama, jangan orang kata pergi buat satu-satu. Ambil je calculator. Ambil macam ni. Sebab saya nak semua orang boleh buat. Kamu buat apa tau? Kamu tekan dulu ni 119.5. Okay, kamu nampak tak? Ini divide by 100. Bawa sana jadi times 100 lah. Tekan dulu sama dengan. Dah dapat. Lepas tu, kamu yang apa? Yang purple tu ada Y. Jangan usik dia. Kamu bawa yang lain-lain tu kamu tolak aja. Minus. Okay. Kamu tekan 70. Ini sebenarnya tak payah tekan. Aku tahu dah 70 times 100 times 10 mestilah. Apa tu 700 kan? Tekan sama dengan. Dapat dah. Tolak lagi. Buka bracket lagi. Yang berikutnya apa? 120 kali 15. Tutup bracket. Tekan sama dengan. Dapat lagi. Tolak lagi. Kan? 135 kali dengan 50. Tutup bracket. Tekan sama dengan. Dapat dah. Dah bawa semua kan? Saya dah bawa semua ke tadi? Lupa dah. Rasa macam dah bawa dah. Dah cikgu. Dah. 25 tu kan melekat dengan Y. Dia darab. Bawa sana bahagilah. Dia jadi bahagi dengan 25. Ya, saya dah bawa semua tadi. Kamu check lah. Macam ni saya tak boleh nak sebab calculator ni kalau saya tekan kat sini dia hilang. Check lah satu-satu yang mana yang dah bawa, yang mana yang belum. Kan? So dapatlah Y 108. Kan kesenang? Markahnya 3. Dekat mana 3 tu? Ini Cik Dik. Ini satu markah. Bagi sama dengan ini. Satu lagi. Jawapan 1. 3. Boleh ke? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Harapnya yang lain pun boleh lah tu. B2. Ada C tak? Oh tak ada. Saya jawab kat sini lah sebab yang ni kosong. Ni tu dah conteng-conteng dah. B2. B2. Okay. Calculate the monthly expenditure for baby napkin. Ni baby napkin. Monthly expenditure gunakan letter P. Year 2020. Lepas tu dia kata if tu saya dah sebut dah, dia mesti bagi information. If corresponding expenditure, maknanya masih lagi, okay, corresponding expenditure, dia suruh cari yang 2020 punya. Okay, if corresponding expenditure in the year 2018 is 130. Okay, ingat tak apa saya kata? Kalau benda yang melibatkan specific item, kita pakai I. Okay? So I yang kamu nak kena ambil tu, yang kamu perlu ada itu adalah I yang melibatkan price index yang melibatkan these 2 years. 2018. Okay, cuba tengok ada ke tak ada? Ada. Ni. Tadi kita dah dapat Y. Apa tadi Y kita dapat 108 kan? Yes. 108. Which is sini 108. And this one tadi kita dah tulis itu adalah I 2018 base year 2020. 2020 kan base year 18. Padam balik tengok balik. Tak nampak dah. 2018 ya. 2018. Simbol dia. So 108. So kalau siapa yang pakai formula daripada sini I P20 over P18 times 100 equal 108. P20 tak tahu, nak kena cari. Ni nak kena cari. Over P18 130. Ni 130. Okay. Times 100 equal 108. So P20 bawa pergi sana, tembak. Ni tembak jadi darab. Okay, tinggal yang ni jadi divide.
Ni pun sama, tak payah nak tekan, tak payah nak tulis one by one. Tekan je calculator tu ada 108. Ini divide bawa sana jadi darab times 130. Okay, tekan sama dengan apa? Yang ni times bawa sana jadi divide by 100. 1404. Dia betul? Betul? Ya, betul teacher, sama. Betul kan? 1404. 1404. Tak payah ringgit Malaysia pun tak apa. Sebab dia Teacher, ada pound. Ha? Ada perpuluhan. Ada perpuluhan. Point apa? 140.4. 140 point Ya. Oh. Point 4 macam tu? Yes, teacher. Ya, betul. Ya cikgu. Okay. Okay, habis dah. Ada lagi ke C? Tak ada dah. Habis kan? Habis. Okay, 2 markah. 2 markah kat sini 1, kat sini 1. Kalau betul bagi good dekat diri sendiri. Berapa markah per 10 kamu dapat? Saya 10 per 10. Settle. Habis. Okay. Adakah kamu nak teruskan? Atau nak sampai 11.30? Boleh sampai 11.30 sekejap untuk C. Untuk ni, simultaneous Boleh, cikgu. equation. Sekejap lah, sikit je lagi kan? Okay, sorry Nah. Tak apa teacher. Jangan marah. Okay, system of equation. Okay, last. Find the value of x and y. System of equation dia ada 2 jenis soalan kan. Satu system of linear equation. Linear tu maksudnya macam gini lah. Yang ni cik adik pakai calculator je untuk cek jawapan. Nanti kita buat tak apa, kita buat pelan-pelan. Hari ni kita buat yang jenis yang kedua. One linear, one non-linear. Jenis macam ni. Kalau jumpa fraction macam ni kena modify dulu ya. Jangan lupa. Okay, untuk soalan ini kita buat. Oh, dia bagi ni pula dah. Maka kena guna tu tau. Yang pastinya Allah. P adalah x minus 3y plus 4. Itu P. Okay, equals Q. Okay, equals 5. Ni Q equals 5. Okay, daripada sini sila pastikan anda bentukkan form 2 equation. Satu linear, satu non-linear. Macam mana nak tahu linear ke tak linear? Ini linear lah ni. Okay, pilih yang paling mudah. Dia sebenarnya boleh buat this one equals to this. Boleh. Tapi menyusahkan. Okay, menyusahkan. So you better take this, the first one, this one, as, okay, saya tulis kat sini x minus 3y plus 4 equal 5. That is the first one. Okay, the second one you take this one, ambil yang mudah can take this one equals to this. Actually mana-mana pun boleh, tapi mana-mana tu pun kena ada guide lah, bukan main hantam je. Okay, cara dia adalah pilih yang memudahkan you. Okay, next. We always modify the linear equation. Okay, cara nak modify pun ada cara dia, bukan main hantam saja. Kamu tengok like first tips dia avoid fraction. Itu satu. Yang kedua tengok non-linear. Kalau kita tengok dekat sini y kita ada, we have 2 terms where you have y there. So elakkan ambil y dalam kes ni. Elakkan, avoid. Allah, padam semua. Apa tadi xy plus 2y squared. Okay, so kita lebih baik dalam kes ni kita jadikan apa? X as our subject. Better. So 3y 5 minus 4 plus 3y. Okay, ini positive become negative, negative become positive. So dia jadi 1 plus 3y. So this is your third equation. Masuk tembak dalam yang kedua. Dia tembak. Okay. So right now, this is your x. So this is your x. Ganti. Sub. Y itu duduk belakang. Patutnya tulis kat sini. Tapi janganlah tulis kat situ. Tulis kat depan. Nampaklah macam orang belajar math sikit. Expand.
Dan lagi satu, dah tahu dah mesti bagi jadi equals to 0. Kenapa? Sebab ada square. Okay, ni punggung sama. Group together. Arrange in general form. Okay, dah. Tak boleh simplify, biarkan. Ingat kalau boleh simplify, kena simplify Okay, this one. Dah selesai, kamu kena buat apa tu? Kena masukkan dalam formula. Saya rasa saya ada tulis We always apply this formula, quadratic formula. Okay. Mesti tulis walaupun you tekan calculator. Saya tahu ramai orang tekan calculator. Mod EQN1. Okay, dia masuklah A kat sini 5. B positive 1. C negative 5. Lepas tu dia dapat jawapan, dia pun tulis. Dia tulis Y, dia tulis lah. Dia dapat apa patutnya? Dia nak berapa SF tadi? 3DP. Tolong bagi jawapan kat saya 3DP after you press calculator, dapat apa yang? Cepat. Saya tak tekan ni, you tekan. 0.905. 905. Sebab 90498. Okay, lagi satu. Negative 1.105. Okay, 3DP So betul, 3DP. Okay, ada orang dia terus bagi jawapan untuk X. Lepas tu dia siap. Tak boleh. No, okay, markah dah, you all tak dapat markah lah. Markah dekat sini, dia 7 markah tau. 7 markah tu apa tau? Ini yang pertama tadi, you buat. You bentukkan equation ni, dah dapat dah markah kat situ. And then you jadikan salah satu subjek, one of the unknown as your subject. And then you masukkan dalam non-linear, you dapat lagi 3. Okay, dia 7 kan? Oh lupa, yang ni tadi 1 You form 2 equation, so each equation 1 mark. 1, 2, 3, 4. Lagi 3 markah kat mana? Okay, katakanlah you bagi jawapan ni betul, ini betul, semua betul. Tiba-tiba you punya working macam ni je, you tak akan dapat markah, you hanya dapat 3 daripada 7. Rugilah. Sebab you skip step. Okay, tak boleh. So you kena tunjuk working, okay, masuk dalam formula, quadratic formula. Sekarang lagi satu, ramai yang suka silap. Sekarang ni kita Y tau. Maka bila kita tulis Y, negative B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. A kita apa? 5. Okay. Betul semua ni, betul setiap satu ni betul, baru dapat 1. Okay, berapa dah? 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul Y, 6. Okay, betul X. Okay, X ni nak dapat dia, saya tak nak semua orang pergi buat calculation, ambil terus ni calculator kamu. Kamu kan ada calculator, buat apa, simpan. Kamu tengok this one yang ada X kan, equation yang memang X as your subject, tekan 1 plus 3. Your first Y adalah bracket 0.905, close bracket. Okay, dapat 3.715. Betul? Okay. The second one, guna equation yang sama, equation ni untuk dapatkan Y ni, tadi saya pakai yang ni, saya dapat apa tadi lupa dah. 3.715 saya dapat. Okay, next. Yang kedua pun sama. Ambil calculator, clear balik. 1 plus 3, buka bracket, negative 1.105, close bracket, equal sign. Teacher tu teacher tak tulis 3. Apa dia? Teacher tertinggal 3. Tersilap 3. Oh, tak tekan 3. Kat sini, alamak. Okay, 3 kan? Ada 3 kat situ. Alamak, malas dah saya tekan. Faham lagi macam mana nak tekan kan? Tekan dah. Okay, dapat apa patutnya? Negatif? Negative 2.315. Yeah. Betul ini, dapat lagi 1 markah. Syarat dia kena betul kedua-duanya. Kalau setakat betul salah satu, tak dapat. Okay, so jadilah 7/7. Okay. Betul, letak good untuk diri sendiri. Terima kasih kerana mencuba untuk menolong diri sendiri, bukan orang lain. Habislah, tamatlah di sini.
Ada sebarang soalan? Ada tak? Tak ada, dah penat Saya tak ada. Sejam setengah dah dengan saya. Penat ya Allah, Puan Zainab ni. Dah lah kami cuti. Ambil masa kami sampai dekat 1 jam setengah pula dah Puan Zainab ni. Ya Allah. Apalah Cikgu Zainab ni. Kan? Okey, saya rasa jap. Ada ke soalan nak tanya tu? Faham ke? Faham cikgu. Okey. Okey, tak ada soalan Saya tak ada. Tak ada. Semua okey. Okey, macam gini. Kejap lagi saya terlupa nak buat apa orang panggil? Itu. Terlupa nak buat link apa reflection. Okey, saya lupa nak letak link. Kejap lagi kamu isi nanti Okey, tak ada soalan Terima kasih kepada yang bersama dengan saya hari ini. Thank you everyone yang hadir pada hari ini. Saya harap kamu dah dapat jawapan tadi. Mana yang tak betul tu tolong buat correction. Kalau